dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan kaedah-kaedah dalam usul bid'ah ini. Kemarin kita telah sebut bagaimana betapa pentingnya seseorang itu ittiba', iaitu mengikut sunnah Nabi SAW. Dan kita telah bacakan dalil bahawa mengenaan dengan kesempurnaan agama ini. Kesempurnaan agama ini, bagaimana agama ini dibina dan bagaimana agama ini sendiri dibangunkan di atas dalil, bukannya di atas sangkaan semata-mata. Kalau agama ini dibina di atas sangkaan semata-mata, niscaya akan rosak binasalah agama ini. Oleh kerana itu, agama ini tidak dibina di atas sangkaan. Zon, dia panggil zon. Tidak, tapi agama ini dibina di atas hujah dan dalil yang kuat, dalil yang terang, berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh agama ini sendiri. Baik. Pada pagi ini, kita tengok kemarin kita sebut kepentingan berkenaan dengan ittiba', iaitu mengikut dibanding dengan ibtida', dibanding mereka-rekakan, rekaan. Pada hari ini, kita sambung poin kepentingan ittiba'us sunnah. Apa dia pentingnya kita mengikut sunnah Nabi SAW. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, dia menulis, kebahagiaan itu semuanya dalam mengikut syariat dalam semua perkara dan mengenepikan hawa nafsu apabila bertentangan dengan syariat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surah Taha ayat 123. Ia ini tidak akan tersesat di dunia daripada kebenaran dan tidak akan celaka di hari akhirat dengan diazab. Ketika menafsirkan ayat 3 suratul A'raf, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kebaikan semuanya di dalam ketaatan dan kejahatan semuanya dalam menyalahi Quran dan Sunnah. Oleh itu, Al-Quran datang dengan menyuruh melakukan ketaatan tidak kira apa bentuknya, kecil, besar, banyak, sedikit dan penting ataupun dianggap remeh. Alkitab, kalau kita tengok kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah menyebut bahawa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa tanda. Tanda yang paling besar itu ittiba', mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda yang paling besar, dan mengamalkan sunnahnya serta berpegang dengan petunjuk dan sirahnya. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyebut perkara berkenaan dengan sunnah Nabi dan kepentingan ittiba' mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kita perlu jelas dan kita perlu terang bahawa semua yang mengikut syariat adalah mengikut sunnah Nabi. Yang bercanggah dengan syariat adalah mengikut hawa nafsu, tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut sebagai ittaba'a hawah, ikut hawa nafsu. Dan Allah Ta'ala beri jaminan kepada siapa yang mengikut hidayah. Faman ittaba'a huda, mana-mana orang ittaba'a huda, yang ikut hidayah Allah, dua perkara, fala yadhillu, mereka tidak akan disesatkan, iaitu tidak tersesat di atas kebenaran agama ini. Agama ini satu perkara yang benar yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya dia tidak akan disesatkan di atas muka dunia daripada petunjuk agama ini. Fala yadhillu wa la yashqa, dan dia tidak juga yashqa, tidak akan diazab, tidak akan sengsara
tidak akan celaka di negeri akhirat dengan sebab azab. Kerana kecelakaan yang besar apabila manusia hidup di atas muka bumi ini, di atas muka bumi dia hidup di dalam keadaan diri dia itu tidak memahami perkara-perkara yang disebut sebagai sunnah Nabi SAW. Ya akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya dia sendiri telah pun berada di dalam kesesatan yang terang. Dan kesesatan yang dia ada tu, Allah Subhanahu wa taala tidak nilai diri dia tu sendiri. Diri dia tu Allah Subhanahu wa taala tak nilai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nilai hati dan perasaan dia. Allah Subhanahu wa taala nilai hati dan pegangan yang ada dalam tubuh dia. Itu dinilai oleh Allah. Oleh kerana itu, pentingnya ittiba'us sunnah Nabi, pentingnya mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab tu Ibnu Abbas kata, apa yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, itu orang panggil ikut Nabi. Dan apa yang menyalahi Nabi SAW, itu disebut sebagai lawan Nabi. Orang yang ikut Nabi, orang yang lawan Nabi ini semuanya ada balasan, sama ada di dunia, balasan dia ataupun di hari akhirat. Semuanya diberi segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar apa yang amal apa yang manusia buat. Baik. Kita pergi lagi. Dan kecintaan kepada Nabi SAW yang paling besar apabila berjaya mengikut petunjuk Nabi. Bagaimana seseorang itu boleh apa ni kita panggil, seseorang itu boleh buat benda yang tidak dibuat oleh Nabi dalam keadaan dia mengatakan bahawa dia cinta kepada Nabi. Macam mana seseorang itu dia boleh buat benda yang dia kata bahawa dia tu sayang kepada Nabi di dalam keadaan dia tidak buat apa yang disuruh oleh Nabi, serta yang lebih teruk lagi apabila dia berani buat perkara yang dimarahi oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita nak faham di sini bahawa orang yang kata dia ni cinta kepada Nabi SAW, mestilah orang yang cinta itu ikut apa sahaja arahan orang yang dia cintai. Dan mencintai Nabi SAW ni kena lebih daripada kita sayang mak ayah kita sendiri. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Umar dia kata, aku sayang kepada kamu ya Rasulullah, tapi aku sayang lagi pada diri aku. Maka Rasulullah kata, tidak, bukan begitu. Kamu kena sayang diri aku lebih pada diri kamu sendiri dan ibu bapa kamu yang kamu sayang. Bukan sayang body begitu dia, tapi sayang ke Nabi bermakna sayang dengan cara ittiba'u sunnah, dengan cara ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Kalau ada tak faham berkenaan dengan apa yang saya sebutkan ini, tuan-tuan bolehlah tengok Facebook ni, live ni, dan tuan-tuan boleh komen di bawah tu apa soalan yang tak faham berkenaan dengan saya mengajar saja. Saya tidak akan jawab soalan yang tidak berkenaan. Saya akan jawab soalan berkenaan dengan apa yang saya ajarkan ini. Kalau ada tak faham, boleh tulis di situ. Baik. Kita masuk kepada prinsip yang ketiga dalam usul bid'ah ini. Prinsip yang ketiga iaitu ittiba' dalam melakukan dan juga meninggalkan. Ittiba' di dalam melakukan juga meninggalkan. Baik. Maksud prinsip ini ialah mengikut sunnah, merangkumi melakukan perbuatan perkara dilakukan oleh Nabi SAW, juga meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Prinsip ini didasar kepada pembahagian sunnah kepada sunnah fi'liyah, iaitu sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan sunnah tarkiyah, iaitu sunnah yang tidak dikerjakan, yang dilarang oleh Nabi SAW. Tegasnya, kita wajib mengikuti sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Apa makna sunnah tarkiyah? Benda yang Nabi larang, kita jangan buat sebab Nabi larang. Itu orang panggil sunnah di dalam melarang suatu benda yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi larang satu perkara,
yang Nabi pun tak buat, dan kita pun hendaklah mengikut apa yang dilusuruh oleh Nabi dan meninggalkan apa dilarang. Itu orang panggil asas kepada ittiba'us sunnah. Asas kepada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dia kata, setiap ibadat yang didakwa tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seadanya, dengan sabdanya dan baginda tidak menjadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah bercanggah dengan sunnah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu cara untuk perbuatan sebagai sunnahnya, maka perbuatannya tidak melakukan, perbuatan kita tidak melakukan perbuatan tersebut adalah sunnah. Sebaliknya, jika kita mengambil inisiatif melakukannya, kita dikira sebagai menyalahi sunnah dan berbuat benda yang bid'ah. Amalan tidak boleh dianggap sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya, kecuali perbuatan diakui oleh syariat sebagai ibadah. Contoh, dia kata azan bagi sembahyang 2 hari raya, juga pengkebumian mayat tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita wajib mengikut dalam sunnah fi'liyah, begitu juga kita mewajib mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Konsep dan kaedah ini sememangnya difahami oleh sahabat dengan jelas. Oleh itu, mereka tidak berani mengadakan bentuk ibadah pun kecuali ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Jelas, terang tak? Terang macam mana? Ibadah yang Nabi SAW syariatkan bermakna kita kena buat mengikut Nabi. Cara macam mana Nabi disyariatkan kepada dia. Sebab Nabi ni bukan jenis ikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu illa wahyun yuha, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada dia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi, maka itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang peliknya pada hari ini, tiba-tiba ada orang yang mengaku dia tu ikut sunnah Nabi SAW, tetapi macam mana beliau telah buat satu perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Amat-amatlah kita sedih perkara tersebut berlaku. Baik. Contoh, sebab apa kita buat satu amalan ni? Kerana mengharapkan pahala daripada Allah. Itu yang paling penting. Mengharapkan pahala daripada Allah. Siapa yang buat amalan nak pahala daripada Allah. Begitu juga kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga beri pahala apabila kita sedia meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi kita faham kedua konsep ni, kita amat faham. Dan contohlah kita kata Nabi SAW tak buat satu perkara, maka amalan itu tidak dianggap mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kalau suatu perkara yang dibuat oleh Nabi SAW, maka perkara tersebut dianggap perkara yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi suatu perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, maknanya perkara itu tidak mendekatkan diri pada Allah. Walaupun ada orang klaim bahawa benda tersebut menjadi pahala. Kalau ada orang klaim benda tersebut menjadi pahala, namun dia tidak menjadi pahala kerana benda itu tidak disyariatkan oleh baginda Nabi SAW. Itu kita kena faham benda itu. Kena faham. Hasil daripada kita tak faham benda inilah yang menjadikan seseorang itu jauh daripada petunjuk Rasulullah SAW. Jauh daripada petunjuk Nabi. Bila jauh daripada petunjuk Nabi, nak ambil petunjuk siapa? Petunjuk hawa nafsu. Dia bagi contoh pula azan. Azan bagi sembahyang tu adalah satu syariat Nabi. Tetapi kalau kita azan untuk hari raya, bukan syariat Nabi walaupun dia azan. Ataupun azan nak turun pergi ke Mekah, kita azan, bukan daripada syariat Nabi juga. Ataupun azan nak turun jenazah, bukan daripada syariat Nabi juga. Waktu turun jenazah kita azan, bukan daripada syariat Nabi. Malahan tidak disebut dalam mana-mana hadis Nabi SAW. Sama ada nak pergi ke Mekah ataupun nak melakukan apa ni, nak turunkan jenazah, tidak perlu kepada azan.
Jadi kalau kita tinggalkan perkara tersebut dah dapat pahala. Dan kalau kita buat perkara tersebut tidak akan dapat pahala. Kerana konsep kita tadi, pahala diberi hanya kepada orang ittiba'. Hanya orang ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Sekarang kita nak sebut dalil kepada prinsip yang kita sebut ni. Apa dia dalil dia? Allah memerintahkan supaya orang beriman berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang beriman supaya berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Diperintahkan supaya menjauhi perkara dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kepada kita menjauhi perkara yang Rasulullah larang. Dengan dalil dia suratul Al-Hashr ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang bermaksud apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah dia. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu terimalah dia, dan apa dilarang bagi kamu maka kamu tinggalkan dia. Jelas tu. Apa yang diterima, apa yang dilarang, kamu tinggal. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, kamu buat. Itu dalil dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut melarang rekaan ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha ummahatil mu'minin, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusan kami yang bukan daripadanya, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada syariat, maka dia tertolak. Dalam satu riwayat lagi, siapa yang melakukan satu amalan bukan daripada ajaran kami, bukan daripada syariat kami, maka dia adalah tertolak. Hadis ni Bukhari Muslim, hadis sahih. Dua dalil Quran dengan hadis ni kalau kita nak faham betul-betul, takkan kita tak mau nak guna dalil ni, takkan kita nak buang tepi dalil ni. Kita duk buat benda-benda yang Nabi tak buat tu, kita nak buang tepi dalil Quran ni. Dia sebut wa ma ataakumur rasul fakhuzuh, apa yang mari pada Nabi itu kamu ambil. Dan apa yang tidak dibuat, dilarang oleh Nabi itu kamu tinggal. Kita nak letak mana ayat 7 suratul Harsh. Dan kita nak letak mana hadis Aisyah radhiyallahu anha ni. Daripada ummahatil mu'minin. Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa, mana-mana orang yang buat perkara baru fi amrina, dalam urusan amrina, urusan kami. Apa urusan Nabi? Nak mari ajar masak ke? Nak mari pakai, nak ajar naik kenderaan apa ke? Nak mari ajar pakai baju macam mana ke? Nak ajar baju buat rumah macam mana? Tidak. Fi amrina ay syariah. Syariah, iaitu benda yang berkaitan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jelas, faham sini. Satu Quran, satu hadis. Supaya kita ittiba'us sunnah, supaya kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil satu-satu perkara ibadah yang kita buat tidak disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua disentuh oleh Nabi. Semua perkara disentuh oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyentuh dalam perkara yang amat kecil sehingga melibatkan perkara yang sangat besar. Disentuh oleh Nabi kita. Kalau kita kira nak masuk tandah, keluar tandah, nak pergi tandah, nak pergi buang air je pun kita kata. Tapi disentuh oleh Nabi. Disentuh oleh Nabi. Lepas pada ambil air semayang, Nabi sentuh lagi nak buat macam mana, doa apa, zikir apa kita nak baca. Mari waktu subuh, lepas subuh nak baca doa apa. Mari waktu lepas asar nak baca doa apa. Nak baca zikir apa. Semua itu adalah peranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita pergi baca benda yang tidak dibaca oleh Nabi. Anda boleh pahala ke benda tu kalau berdasar kepada wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh, mana-mana yang datang daripada Nabi ini kamu ambil dan mana-mana yang Nabi larang itu kamu tinggal. Kalau berdasar kepada prinsip yang kita sebut ni, nak boleh pahala ataupun tidak kita kalau buat benda-benda begitu? Sudah tentu jawab dia, seseorang yang buat benda-benda tersebut tidak akan dapat pahala.
Kerana dia telah lari daripada ajaran yang sebenar. Dia telah lari daripada petunjuk Nabi SAW. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada dia kalau dia tu sendiri lari daripada petunjuk asas syariat itu? Boleh faham? Saya harap semua penonton semua boleh faham. Ada 284 orang ni, tolong share. Tolong share benda ni, bukan kita nak dengar seorang-seorang. Tak payah pun. Sambil tekan live tu, share je. Share je dekat Facebook masing-masing. InsyaAllah kita akan dapat manfaat yang banyak daripada apa yang saya sebutkan pada hari ini. Kerana kita sebut, kita menggunakan dalil. Dan kaedah-kaedah ini kita kumpulkan. Kita kumpulkan daripada beberapa kitab usul bid'ah supaya tuan-tuan reti. Dan kita masuk juga kitab Syarah Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ni ada dia punya terjemahan, dia pun ada juga daripada bahasa Arab dia terjemah dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh tengok juga di sini. Daripada perkara ringkasan daripada bid'ah di sini dihurai mari. Apa yang kita hurai pada hari ini. Semuanya itu adalah perkara yang disebut oleh Nabi kita SAW. Jadi kalau berasal kepada prinsip dalil ittiba' sunnah, dalil mengikut sunnah Nabi SAW, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, mana-mana yang Nabi suruh, mana-mana yang benda tersebut, perkara yang diberikan kepada Rasul kepada kami, maka kamu buat. Maka perkara dilarang, kamu tinggal. Mari lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummahatil mukminin. Apalagi man ahdasa fi amrina, mana-mana yang buat perkara baru fi amrina, dalam syariat, dalam urusan Nabi SAW, maka fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dua perkara ni, kalau kita datangkan dua perkara ni, begitu jelas kepada kita. Terang serta jelas bahawa apa sahaja dibawa oleh Nabi kita SAW, benda yang sangat-sangat penting yang perlu kita ambil iktibar. Dan benda yang tidak dibuat oleh Nabi, benda yang sangat-sangat penting untuk kita tidak melakukannya. Baik. Poin seterusnya, mengapa Nabi meninggalkan sesuatu perbuatan? Sebab apa Nabi tinggal? Sesuatu perbuatan ditinggalkan oleh Nabi SAW itu kenapa? Baik. Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu perbuatan sebagai bertaqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perempuan berhaid tidak diperintahkan menggantikan solat. Alasan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika dia bersembahyang juga bermakna dia telah menyanggahi sunnah. Iaitu sunnah Rasulullah SAW tidak mewajibkan perempuan haid menggantikan solatnya. Ni kita faham jelas. Rasul tinggal satu perbuatan kerana Allah Ta'ala tak suruh. Dan meninggalkan perbuatan yang Allah Ta'ala tak suruh itu adalah taqarrub dengan Allah. Mendekatkan diri dengan Allah. Membuat perkara disuruh oleh Allah itu juga bertaqarrub dengan Allah. Meninggalkan perkara yang disuruh, yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga. Termasuk dalam taqarrub ila Allah. Kita faham benda ni. Kita boleh faham. Mudah nak faham. Contoh perempuan yang dalam haid, dia tak boleh semayang. Adakah dia kena qada semayang? Tak perlu. Dia rajin-rajin pergi qada juga, maka itu bukan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Nabi itu lelaki, ustaz. Kita nak tengok mana kalau kita ni perempuan. Walaupun Nabi itu lelaki, tetapi kita tengok ummahatil mukminin, bagaimana amalan seorang perempuan di atas perbuatan, di atas perkataan perbuatan Nabi SAW. Jangan kita jadi golongan Aminah Wadud pula. Kenal kedai Aminah Wadud ni bukan jual kuih tu. Aminah Wadud, seorang tokoh liberal antarabangsa, Sisters in Islam. Adalah 2-3 ekor lagi duduk Malaysia ni, anak-anak murid dia ramai juga Malaysia ni. Golongan-golongan yang mempertahankan hak wanita. Minta supaya wanita boleh laksanakan solat Jumaat. Dia nak jadi imam. Solat Jumaat bagi wanita tu boleh nak buat, nak pergi solat Jumaat tak ada masalah. Tapi dia nak jadi imam. Dia nak jadi khatib. Kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Dan dia pernah jadi imam di tempat dia tu.
Hak semayang belakang dia tak perlu asing laki dan perempuan bercampur tak apa sebab masing-masing kita nak menghadap Allah Taala. Satu agama yang baru dibawa oleh fahaman sisters in Islam ini. Dan fahaman ini menular dalam negara. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala menyekap golongan-golongan yang cuba untuk menjahanamkan agama Allah Taala ini. Lalu kalau orang perempuan tanya kita perempuan nak ikut siapa? Jawabnya, isteri-isteri Nabi SAW adalah isteri-isteri yang suci, isteri-isteri yang awak panggil isteri-isteri yang menunjukkan contoh yang paling baik. Bagaimana kehidupan dia dengan Nabi. Dah hadis masalah dengan keluarga-keluarga ni banyak. Dan memang Aisyah riwayat dia duduk dengan Nabi. Orang kita hari ni tak reti nak faham hadis keluarga ni sungguh. Tak faham. Apa saya kata begitu? Munasabah ambil gambar suit-suit dengan bini buat masuk dalam Facebook. Tak orang kerja bodoh orang panggil begini. Kerja tak reti orang panggil. Ambil gambar suit-suit, masuk dalam Facebook, hantar pada kawan, hantar pada orang tu, hantar pada orang ni. Ni kerja bodoh yang ditipu oleh syaitan, bukannya kerja agama. Kita nak tunjuk apa kita dengan bini kita, nak peluk, nak cium binimu, peluk dalam bilik sudah. Nak masuk dalam Facebook buat apa? Mengarut sungguh perkara gini mengarut. Tak perlu tunjuk pada orang ramai. Sebab Nabi tak buat begitu. Nabi dengan isteri dia dalam rumah. Dah hadis Nabi duduk dengan isteri dia, Nabi tidur atas riba Aisyah, Aisyah sikat rambut Nabi. Kita tahu cerita mari di mana? Mari daripada Aisyah, kerana orang bertanya bagaimana keadaan Nabi di rumah tu macam mana. Orang tu bertanya. Dan Aisyah pula cerita lepas pada kewafatan Nabi SAW. Ya lagu mana? Dan bila dia duduk bersama dengan Nabi dan Nabi ada lagi, dan orang tanya dia bagaimana Nabi di rumah. Aisyah kata, kana Nabi SAW, Nabi SAW itu akhlak dia khuluquhul Quran, akhlak Quran. Aisyah jawab secara gitu je. Nabi ni akhlak dia Quran. Maknanya sebagaimana Quran duduk tangan orang tu bersama depan orang begitu, di rumah begitu. Akhlak Nabi dia begitu. Dan lepas Nabi wafat barulah Aisyah cerita bagaimana keadaan dia dengan Nabi, begitu dengan Nabi, begini dengan Nabi. Semua itu dibuat dalam rumah. Tidak dibuat depan khalayak ramai. Kita tidaklah pegang tangan bini, ambil gambar tangan tu, masuk dalam Facebook. Ambil gambar peluk bini, masuk dalam Facebook. Macam baik buat pasir, 2 ekor duduk begitu. Kalau kita katakan, orang marah tak? Lebih begitulah. 2 orang tu. Bini berenang, tok laki ambil gambar, ambil video. Bini dia berenang begitu, lari terjun. Macam bawa air. Macam bawa air, bini berenang. Oh, tok laki dia ambil. Buat masuk dalam Facebook. Buat masuk dalam Instagram. Teruk putus fiuh belaka ni orang panggil. Putus fiuh ni tahu tak apa dia? Bahasa putus fiuh ni maknanya kalau lampu tak nyala lah. Kalau kepala otak tu syok lah kita panggil tak? Bini kita yang kita duk beli apa ni, kita bayar mas kahwin ke dia mahal. Habis kita nak menikah dengan dia tu habis agak susah. Kena panggil orang pergi belarok lagi, kena buat tu, buat makan apa lembu, kena semelih tu imam, kena cuti. Kemah kena pasang berapa puluh ribu nak bayar ke dia, nak menikah dengan dia. Tiba-tiba bini kita pergi tunjuk ke orang. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, ni musim-musim PKP. Lagi teruk, lagi. Ada video pelik-pelik. Lagi banyak video pelik-pelik. Dia mengeduk di rumah, puas ada saja. Puas ada saja di rumah, maka keluarlah video hak pelik-pelik. Kadang-kadang makcik tu pakai tudung. Siap apa, duduk joget. Dia panggil TikTok tu. Duduk joget, ikut lagu. Allah aku banyak tipu syaitan banyak buat kita ni. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita faham mengapa Rasulullah tinggal suatu perbuatan, kerana perbuatan tersebut tidak diwajibkan. Dan tidak mendapat pahala. Tinggal perbuatan yang Nabi tak buat itu dapat pahala. Kalau buat itu tak dapat pahala. Baik, itu prinsip yang pertama, mengapa Rasulullah tinggal satu perbuatan. Poin yang ketiganya, sebab mengapa syariat tidak menyebut hukum bagi sesetengah perkara. Sebab apa syariat tidak menyebut hukum bagi sesetengah perkara?
ada dua bahagian. Pertama, syariat tidak menyebut tentang satu hukum kerana tuntutan atau faktor pendorong ke arah itu tidak ada pada zaman kenabian. Tak ada pada zaman Nabi. Maka tidak ada hukum. Hanya berlaku kes atau peristiwa selepas kewafatan Nabi SAW. Perkara tersebut berlaku setelah Nabi wafat. Contohnya semayang tarawih berjemaah sepanjang bulan Ramadan. Tidak berlaku semasa baginda, melainkan setelah sahabat Nabi SAW kerana ada halangan. Iaitu baginda bimbang akan difardukan. Baginda tidak keluar sembahyang dengan para sahabat kecuali untuk beberapa malam sahaja. Yang kedua, syariat tidak menyebut tentang satu hukum di samping ada faktor pendorong ke arah untuk menghendakinya. Dia tak sebut, tapi faktor pendorong untuk nak benda tersebut lebih kurang sama. Walaupun tidak ada halangan menyebutnya, tindakan Rasulullah SAW tidak menegaskan hukum merupakan perbuatannya, bahawa perbuatan itu tidak ada atau ada dengan seadanya, tidak ditambah, tidak dikurangkan seperti mengadakan sambutan hari lahir Rasulullah SAW, tanda kesyukuran kerana nikmat pengutusan Nabi SAW. Bagi memahami lebih mendalam punca kepada sunnah terkiyah ini, mari kita melihat kepada hadis Nabi SAW. Baik, hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik bahawa 3 orang datang kepada rumah isteri-isteri Rasulullah SAW bertanya ibadah Nabi. Apabila mereka diberitahu tentang seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah mereka, lalu mereka berkata, di mana kedudukan kami berbanding Rasulullah? Kita ni siapa nak balik Nabi? Sedangkan Allah mengampunkan dosanya yang terdahulu dan akan datang. Allah Ta'ala ampun dosanya, dia maksum. Salah seorang dia berkata, saya pasti akan sembahyang di malam selama-lamanya. Seorang lagi berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Yang akhir berkata, saya akan menjauhi perempuan, tidak akan berkahwin selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang lalu bersabda, kamukah yang berkata begitu begini? Demi Allah, sesungguhnya sayalah orang yang paling takut pada Allah. Wallahu, demi Allah kata Nabi, akulah orang paling takut pada Allah daripada kalangan kamu. Namun begitu saya berpuasa, saya berbuka, saya bersembahyang, saya tidur, saya berkahwin. Dengan itu, sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia daripada bukan kalanganku. Hadis ini jelas menceritakan usaha dilakukan 3 orang melakukan ibadah tidak mempunyai asas syariat, tetapi dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, walaupun ibadah tersebutlah ibadah, tetapi cara dan bentuk seperti tinggalkan oleh baginda, malah baginda membantahnya. Hadis ini juga tidak langsung menghuraikan dalam bentuk praktis hadis tadi, iaitu man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Hadis siapa yang mengada-adakan satu amalan itu maka dia tertolak. Perkara baru maka dia tertolak. Baik. Kita nak faham macam mana? Yang pertama sekali dia sebut bahawa ada benda yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, tetapi berlaku pada zaman sahabat berdasar kepada apa yang matlamat dan tujuan yang sama yang berlaku pada zaman Nabi. Contohnya solat tarawih berjemaah tiap-tiap malam, itu tak pernah berlaku zaman Nabi. Tapi berlaku pada zaman sahabat. Sunnah ke tak? Sunnah sebab dia ada asas dia. Asas dia ada. Kerana Nabi tidak buat berjemaah tiap-tiap malam ni, ada illah dia yang mungkin akan difardukan benda tersebut. Nabi takut dan Nabi bimbang. Kerana Nabi adalah orang yang memikir berkenaan dengan umat dia dan tidak menyusahkan umat dia. Dan Nabi tidak sembahyang. Nabi tidak buat jemaah macam kita buat. Tapi ada masa Nabi buat, ada sahabat tunggu Nabi lama, tapi Nabi tak keluar-keluar. Nabi tak keluar-keluar. Dan sahabat sembahyang masing-masing. Ada begitu. Lalu kita ni, kita boleh nampak benda ni, tak tahulah berlaku ataupun tidak. Tuan-tuan, ni kita nak hadapi bulan puasa dalam keadaan COVID ni. Kita tak tahu tempoh lanjutan itu sama ada dilanjutkan ataupun dikurangkan. Maka kalau ada lepas ni orang kata apalah, dia kata buat PKP lagi di tengah tarawih. Biasa kita tarawih Jumaat tiap-tiap tahun. Ada. Tahun ni kita tarawih di rumah kalau PKP. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Kita tarawih di rumah tahun ni.
Sebab apa pernah berlaku di zaman Nabi SAW, sahabat awal tu semayang situ, semayang sini, menghidupkan malam Ramadan. Kalau Nabi nak buat tiap-tiap malam berjemaah, betul Nabi boleh buat begitu. Tetapi Nabi fikir benda tu sunat, tidak mahu membebankan kepada umat dia, takut-takut dia jadi fardu. Bukan Allah Ta'ala nak memfardukan benda tu, tidak. Tapi benda-benda yang dibuat oleh Nabi SAW selalu. Orang kemudian yang akan bahas bahawa benda tu wajib. Contoh korban, ibadah korban dalam mazhab Hanafi. Nah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sehingga mereka mengata wajib. Walaupun korban apa, walaupun seekor kambing satu keluarga pun. Nabi tidak membebankan umat dia. Tidak membebankan umat dia. Dan kalau Allah Ta'ala fardukan, kerana Nabi buat tiap malam, Nabi fikir umat dia ni macam mana, nak amat agama. Kalau berlakulah perintah PKP ni, dalam bulan Ramadan, kita tak payah bising, tak payah pergi bergaduh dengan pejabat agama, tak payah bergaduh majlis agama, tak payah. Sebab apa? Nampak tak apa cerdik lah kita. Nampak tak apa cerdik. Kerana ada sembahyang di rumah, sembahyang tarawih di zaman Nabi SAW. Sembahyang dengan anak isteri. Bila lagi suami-suami nak jadi imam kepada isteri, tak pernah jadi imam sebelum ni. Tak pernah jadi imam. Nah, jadi imam boleh kira lagi, tak pernah semayang, teruk-teruk. Semayang pun tak pernah sah nak jadi imam. Berdoa untuk diri dia pun tidak sah nak berdoa untuk ahli keluarga dia. Ini benda yang kita kena fikir. Jadi tak timbullah soalan lepas ni, macam mana kerajaan ni tak fikir ke? Macam mana nak hidupkan masjid bulan puasa, tidak. Kerana ada juga bahawa zaman Nabi SAW tak pernah berlaku Nabi mengumpulkan ramai-ramai untuk solat berjemaah, tarawih. Tetapi pernah berlaku 2-3 kali dan Nabi tinggalkan sepanjang Ramadan itu tak pernah. Tetapi sahabat mari kumpulkan kerana sesuai dengan maqasid pada ketika itu. Keadaan pada ketika. Dan tidak dinamakan sebagai bid'ah daripada sudut syariat. Bid'ah bahasa itu bolehlah. Tapi syariat tidak, kerana sahabat juga merupakan dalil kepada sunnah Nabi SAW berdasar pada pengiktirafan Nabi SAW kepada para sahabat. Baik. Yang keduanya, syariat tidak menyebut tentang satu perkara hukum di samping ada faktor yang mendorong, yang menghendaki terhadap hukum tersebut. Tetapi, kalau kita tengok, hadis Nabi SAW dalam memahami sunnah tarkiyah ni, sunnah melarang ni, kita tengok hadis Nabi SAW yang mana seseorang itu datang ke rumah Nabi SAW, dia sebut pada Nabi. Apa dia sebut pada Nabi? Dia tanya isteri-isteri Nabi. Dia kata, macam mana Nabi di rumah? Dia kata, Nabi ada puasa, ada berbuka, Nabi semayang. Dia sebut gitu. Dia kata, kita tak boleh, kita ni Nabi ni orang tak ada dosa, kita ni banyak dosa, kita kena buat lebih. Tak boleh. Niat dia yang bagus untuk buat lebih pada Nabi. Niat tu molek tu. Nak buat lebih. Tetapi tidak jadi elok dan tidak jadi molek. Kerana apa? Kerana kita diperintah supaya ittiba', supaya ikut Nabi SAW. Diperintah supaya ikut Nabi. Tak boleh buat lebih pada Nabi. Sebab tu Nabi kata, aku orang paling bertakwa. Aku berbuka, aku berpuasa, aku berbuka, aku semayang, aku tidur, aku kahwin. Nabi pun sambung belakang. Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis ini bahawa faman ghariba an sunnati falaysa minni. Mana-mana orang yang bernyalahan dengan sunnah aku, maka dia bukan kalangan aku. Nabi tak mengaku hak menyalahi sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita faham di sini, matlamat orang sambut maulud Nabi ni bagus, cinta pada Nabi. Tapi amalan cinta pada Nabi ni syariat Nabi. Takkanlah kita nak mengadakan satu amalan khusus untuk capai matlamat tu. Orang nak ibadah pada Allah, semua kita diperintah supaya ibadah pada Allah. Tapi cara nak ibadah tu, cara Nabi. Sebagaimana ibadah haji, Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Ikut akulah masalah haji.
Ikut aku, semayang kena ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Itu di antara benda-benda yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Terang, jelas dan nyata. Semua tersebut terang, jelas dan nyata kepada kita. Bahawa semua benda itu nak buat lebih daripada apa disuruh oleh Nabi SAW. Sama sekali tidak boleh. Baik. Sembahyang malam, puasa dan menjaga kehormatan merupakan tuntutan syariat berdasar kepada dalil tersendiri, tetapi melakukannya dengan cara yang lain sebagaimana 3 orang tadi tidak mengikut jejak langkah Nabi SAW tidak diterima. Dalil itu ada dah. Sembahyang malam, puasa, tapi tak buat lebih daripada Nabi buat. Orang tu kata aku nak puasa je, tak mau buka. Dan orang tu kata aku nak apa sembahyang malam, tak mau tidur. Nabi juga tidur. Nabi juga tidur. Macam mana kita dengar cerita-cerita kartun sekali wuduk 40 tahun ni. Buat amalan. Dengan satu wuduk 40 tahun buat amalan. Tak kecing, tak berok kamu. Tak pergi tandah kamu. Bukan manusia lah tu. Tapi orang kita seronok dengar cerita begitu. Cerita-cerita kartun dalam agama ni orang seronok. Dia cerita oleh penunggang agama ni lah. Orang seronok cerita karamah wali, cerita tok wali tu boleh jalan atas air, boleh terbang macam Naruto tu. Oh, seronok. Semua itu benda yang tidak ada asasnya. Baik. Hadis ini juga mengingatkan tentang kita berkenaan dengan satu kaedah yang penting. Itu niat baik, tetapi menjadikan satu amal tidak diterima mesti dengan cara sunnah Nabi SAW ataupun tidak. Oleh kerana itu, dengan tegasnya baginda berkata, siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia daripada bukan kalangan aku. Itu perkataan yang tegas daripada Nabi SAW. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maknanya tidak suka mengikut Nabi SAW. Dia bukan daripada kalangan Nabi SAW. Baik. Kita baca sikit lagi masa yang ada. Termasuk di bawah sunnah tarkiyah, itu memberi erti melakukan mengadakan amalan bidah. Termasuk di bawah sunnah tarkiyah yang memberi erti dengan melakukannya mengadakan amalan bidah. Rasulullah SAW tidak mengazankan, tidak melakukan iqamah seruan sembahyang di 2 hari raya. Tidak memandangkan jenazah orang yang syahid ya Allah. Dan menyambut hari kelahiran, tidak melakukan ibadah khusus pada malam-malam tertentu sebagainya. Termasuk juga adalah sunnah tarkiyah. Sunnah larangan. Iaitu benda-benda yang Nabi tidak azankan. Jenazah yang nak turun, orang nak pergi ke Mekah dan sebagainya, sembahyang 2 hari raya, mana orang azan? Tiba-tiba ada juga orang pergi azan. Dan tidak dibuat oleh Nabi. Azan itu dapat dosa. Dia tidak azan itu dapat pahala. Walaupun azan itu ada dalilnya sendiri. Orang yang mati syahid, Nabi tidak memandikan jenazah. Tiba-tiba dia memandikan jenazah. Mandi jenazah tu memang kena mandi, tapi dalam bab syahid Nabi tak mandi. Nabi tinggalkan benda tersebut. Dapat pahala kalau kita tinggalkan, kan ikut Nabi SAW. Begitu juga dalam amalan-amalan yang lain. Ni nak Nisfu Sya'ban. Orang sambut Nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Mana ada pada zaman Nabi? Baca Yasin tu bagus, baca Quran. Tetapi amalan khusus untuk perbuatan tersebut tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Nabi tidak buat. Kenapa kena 3 kali baca Yasin? Kenapa tak 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali? Kenapa perlu 3? Bilangan 3 tu mari daripada mana? Kita bukan nak marah baca Yasin, tu kena faham. Kita tak marah orang baca Yasin kerana Yasin tu Quran. Mana boleh marah orang baca Quran. Tetapi menentukan bilangan pada malam tersebut dengan amalan-amalan tertentu, tu mesti dari Nabi. Ada ke tak Nabi buat? Tidak ada. Maka tujuan apa untuk kita buat kalau benda itu bukan daripada Nabi? Kita tinggalkan itu dapat pahala. Dan kita buat itu bukan daripada Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi saya harap penonton sekalian boleh faham. Kalau tak faham lagi, kendal telefon tu dalam air. Jelas lah tu kita sebut tu tak? Jelas lah sebut tu. Apa yang kita buat datangkan pada tuan-tuan semua ni semua ada dalil. Ada dalil daripada Quran, daripada hadis, daripada Quran.
Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi orang panggil dakwah tu boleh tersebar luas. Hari ni dengan sebab inilah orang panggil jihad multimedia. Kecanggihan teknologi yang musuh buat memang canggih. Tujuan untuk nak menghancurkan Islam itu, tetapi kita guna senjata dia balik untuk lawan dia. Itu cerdiknya orang Islam. Cerdiknya tidak ada sekatan, tidak ada sekatan. Dunia ni tanpa batasan orang panggil. Langit terbuka luas. Siapa je akses masuk dalam telefon dia, dia boleh tengok. Dan saya sebut dengan jelas hari ni, esok kita akan sebut insya-Allah. Al-Imam Ibn Qayyim berkata, nukilan para sahabat tentang perbuatan ditinggalkan oleh Nabi SAW ada dua, dan kedua-duanya sunnah Nabi SAW. Bagaimana Ibn Qayyim menukilkan para sahabat tentang perbuatan ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka sahabat pun tinggal. Kita tak boleh nak tengok orang lain dah dalam mengikut Nabi kecuali para sahabat yang ikut Nabi. Sahabat paling reti, sahabat paling cerdik, sahabat paling bijak, sahabat paling pandai dalam mengikut Nabi. Kita tak sedap buat pandai lebih pada sahabat lah. Kita nak makan mangga siam ke harum manis ke tak apa, boleh buat pilihan. Sebab kita nak makan. Tapi ibadah ni, nak ikut tok guru ke nak ikut Nabi, nak buat pilihan tak boleh. Kita kena ikut Nabi. Munasabah dia buat istikharah, nak berzina ke nak menikah. Istikharah nak berzina ke nak menikah. Berzina tu haram, nikah tu halal. Kalau ada dua orang perempuan nak pilih jenak ke nak pilih minah tu tak apalah buat istikharah, ataupun pilih kedua-duanya kalau berani. Tu tak apa nak istikharah sebab dua-dua tu benda baik. Ni nak buat benda haram ke nak buat benda halal lagi buat istikharah. Satu benda yang tidak masuk akal dia panggil. Baik, ada soalan sikit dia tanya. Boleh Ustaz nak buku apa yang Ustaz syarahkan? Boleh. Boleh mesej pada saya. Boleh mesej pada saya di Facebook saya, Abu Mustaqim Khairul Ikhwan. Abu Mustaqim Khairul Ikhwan. Boleh mesej di Facebook saya akan bagi berbentuk PDF buku ni. Tak kena bayaran apa pun. Tuan-tuan, itulah sekadar perbincangan kita pada pagi ini. Dan esok saya akan sebut macam mana Ibn Qayyim menyebut para sahabat dalam mengikut Nabi SAW dan bagaimana para sahabat meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kerana sahabat itulah orang paling dekat dengan Nabi, lalu kita nak tengok sahabat macam mana. Kita duk buatlah macam-macam mana pun, amalan apa pun, tetapi tidak sebagaimana sahabat memahami Nabi SAW. Tidak dikira benda itu sebagai amalan untuk kita pergi kepada akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.